Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Siratal Mustaqim karangan Syekh Nuruddin Jilani, ulama Aceh. Mukhtasar bagi kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita masih bincang haji. Pada menyatakan tahallul pada haji, iaitu melepaskan ihram. Tahallul ni maksudnya melepaskan ihram lah. Bermula adalah bagi ihram haji itu dua tahallul. Haji ada dua tahallul. Umrah saja dah, haji ada dua tahallul. Kerana lanjut maksudnya kan masa lama panjang lah. Dah. Dan banyak perbuatannya seperti haid, tak kala lanjut maksudnya jadilah bagi haid itu dua tahallul, iaitu putus darah dan mandi, tetapi tiada ada bagi umrah. Umrah tak ada. Umrah dia kena sudah lalu, tapi haji ni ada dua tahallul. Tiada ada bagi umrah itu melainkan suatu tahallul jua dah, iaitu selesai daripada segala rukunnya. Kerana pendek masanya, itulah tahallul umrah tu pendek. Pada ghalib seperti janabah. Kalau contoh macam janabah lah, janabah semata lah, hik ni lama. Begitu juga haji ni haji lama dibanding macam hik dah. Janabah ni semata dah. Dan tahallul yang pertama itu hasil dengan mengerjakan dua perkara, iaitu melontar jamratul aqabah. Tahallul pertama tu dengan melontar jamratul aqabah dan bercukur dan tawaf ifadah. Yang ada kemudiannya sa'i. Tawaf ifadah yang ada kemudiannya sa'i. Jika tiada ia sa'i kemudian daripada tawaf qudum. Kalau dia tak ada, tak buat tawaf qudum lah, tawaf selamat datar tu. Kalau dia tak buat sa'i lepas tawaf qudum, dia kena buat lepas tawaf ifadah lah, gitulah dah. Dan dengan mengerjakan tiga perkara yang termazkur tersebut itulah hasillah tahallul tsani dah. Jadi kalau dua perkara daripada tiga tu tahallul awal. Kalau tiga perkara daripada tiga perkara je tahallul tsani panggil dia. Gitu dah. Jadi dua perkara tu sama ada melontar jamratul aqabah dengan bercukur pada. Boleh buka pakaian biasalah. Kalau dia melontar, lepas tu dia tawaf ifadah, dia boleh dah tahallul awal, boleh pecah baju lah. Ataupun hak molek cukup sekali lah. Melontar jamratul aqabah, tawaf ifadah, bercukur, habis licin lah, kira dah, sudah lah. Dia panggil tahallul tsani tu dah. Dan jadi halal mengerjakan sebab tahallul yang pertama itu segala perkara jain yang haram pada muhram yang lagi akan datang banyaknya dah. Adalah kita akan cerita lepas ni. Ada benda yang dilarang, ada lagi lah benda yang lepas dah lah. Melainkan wata'i lah. Melainkan wata'i dengan nikah dan menyentuh perempuan dengan ingin dengan syahwat. Dan jadi halal segala pekerjaan yang haram pada muhram dengan tahallul tsani jikalau ditakhirkannya melontar pada hari raya haji daripada ayyam tasyrik, maka wajib atasnya tawakuf hingga dikerjakannya gantinya, iaitu dam atau puasa, supaya jadi yang demikian itu gantinya. Jadi tahallul pertama tu boleh buat segala perkara lah. Pakai pakaian blind ke apa, pecah baju, pakai baju biasa dah. Tapi tak bolehnya wata'i dengan setubuh dengan nikah lah. Dan menyentuh perempuan dengan syahwat dengan ingin lah, tak boleh lah. Tapi kalau dengan tahallul tsani, tahallul yang kedua tu kita akhirkan lewat ke melontar, sepatutnya hari haji lewat lagi tak. Sampai ke tasyrik tu, dia kena tu lah, dia tak boleh buat lah tahallul tsani tu, tak selesai lagi, dia kena tunggu lah sampai dia melontar. Gantinya itu dam atau puasa, supaya jadi yang demikian itu gantinya. Kena dam puasa lah kalau lewat lah. Dan sunat memakai bau-bauan antara dua tahallul. Tahallul pertama sudah dah,
Lepas tu duduk setahun tahun kedua tu boleh dah pakai menyawangnya dah. Dia kata sunat dah. Dan mentakhirkan mati ini daripada melontar ayam tasyrik. Maliknya sunat juga. Setubuh kau waktu ini siapa ke lepas 13 Zulhijjah. Pasal pada menyatakan segala wajah mengerjakan umrah dan haji. Bermula mengerjakan kedua-duanya itu atas 3 wajah, 3 bentuk, 3 cara. Pertama, dia panggil ifrad. Dinamainya itu naik haji. Ia pada miqat. Jadi dia start niat haji dia. Start niat haji tu dia panggil buat haji dulu tu dia panggil ifrad. Atau kurang daripadanya kurang daripada tempat miqat lah. Kemudiannya maka ihram dengan umrah. Jikalau sekurang-kurang daripada tempat tempat halal sekalipun seperti ihram orang Mekah. Macam dia ihram umrah lepas tu lah. Ihram dia di tempat halal. Asal kita tempat halal boleh umrah lah. Dan dikerjakannya segala pekerjaannya umrah. Kedua lepas tu dia buat umrah lah. Maksudnya buat haji tu ni haji tu. Lepas tu baru ihram umrah. Sudah haji baru umrah. Kita lebih kurang dah. Kemudian qiran namanya iaitu ihram ia dengan haji dan umrah daripada miqat. Sekaligus lah. Tempat miqat tu dua-duanya. Jadi kerjakannya pekerjaan haji maka hasillah kedua-duanya boleh haji boleh umrah kerana termasuklah umrah itu ke dalam haji. Masuk umrah dan haji qarin ni gabung ada ni. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahrama bil haji wal umrah ajzahu tawafi wahidin wa sa'a wahidan anhuma hatta yahillu minhuma jami'an." Riwayat Bukhari wa Muslim. Yakni barang siapa ihram akan haji dan umrah maka kafalah cukuplah dah. Cuma sempurnalah akan dia suatu tawaf ni. Tawaf gabung tu dua dan suatu sa'i. Sa'i untuk sekali lah. Umrah dengan haji. Dan suatu sa'i daripada keduanya hingga halallah daripada keduanya sekalian pekerjaan yang haram dah. Sekaligus tahalul dia. Dan jika ihram ia dengan umrah pada segala bulan haji seperti yang telah tersebut itu atau dahulunya, kemudian maka ihram ia dengan naik haji pada segala bulan haji dahulu daripada mengerjakan tawaf, maka jadilah ia qarinah. Jadi kalau dia kalau ihram dia dengan umrah pada segala bulan haji atau dahulu daripada bulan haji ke tidak, kemudian ihram ia dengan naik haji pun tak. Kalau dia ihram luar bulan haji, masuk bulan haji baru ni ihram dia nak buat haji, dia kira haji qarin lah kan. Gitulah. Ketiga tamattu. Ni biasa kita buat dah. Namanya itu ihram ia dengan umrah daripada miqat. Negerinya, miqat negerinya bukan Mekah lah. Maka selesailah ia daripada mengerjakan umrah. Sudah umrah dulu. Kemudian maka dimulainya haji daripada Mekah. Dia start haji daripada Mekah. Pada bulan waktu haji lah. Maka terafdal dalam 3 perkara itu haji ifrad. Mengikut mazhab kita haji ifrad lah paling afdal lah. Sebab dia tak bayar dam. Hal kena bayar dam lah kena. Kemudian maka tamattu. Kemudian maka qiran. Lepas tu haji qiran lah. Haji qiran tenggelah dah. Haji qiran tenggelah. Haji nombor 1 ni ifrad. Mengikut mazhab kita. Dan dia lama lah. Dia kena pakai lama. Dan pakai putih lama lah. Sebab dia buat haji dulu. Sampai mesti haji sungguh lah. Syahadat wajib atas yang haji tamattu itu dam dengan 4 syarat. 4 syarat dia nak. Haji tamattu tu dam 4 syarat. Pertama, bahawa jangan ada ia daripada orang haram. Okey, Mekah lah tak. Lagi jangan ada antaranya dan antara haram. Telah kurang daripada 2 marhalah. Seperti firman Allah Ta'ala. Jadi dia nak tamattu ni orang jauh lah, bukan dekat lah. Kalau kau ada marhalah tu tak boleh lah. Zalika liman lam yakun ahlihi hadir masjidil haram. Yang demikian itu bagi barang siapa yang tidak ada hadir pada masjidil haram. Tidak ada hadir tu bukan orang mahram lah, orang dekat lah. Itu syarat pertama. Kalau nak tamattu ni dia orang jauh lah, bukan orang duduk situ lah dah. Kedua, hendaklah ada ia ihram dengan umrah pada segala bulan waktu haji lah. Tapi kena bulan waktu haji dah. Daripada miqat negerinya.
Bukan daripada Mekah, daripada miqat negeri dia lah. Ada tempat-tempat kita bincang ada sebenarnya. Selesai ia daripada pekerjaan umrah. Sudah umrah dulu, kemudian maka ihram ia dengan haji. Lepas di Mekah, baru dia ihram haji di Mekah dah. Jikalau ada ia wakil pada mengerjakan haji. Wakil aku gapo gitulah dah. Dan umrah, wakil haji dan umrah daripada menggantikan dua orang sekalipun ganti dua orang ke gapo pun. Boleh ganti dua orang kali kat sini. Dia boleh tak. Dah. Tapi dia kena itulah. Dia kata apa? Dia ni kena tamatuk tu kena daripada luar lah gitulah. Ketika hendaklah ada ia ihram dengan umrah, maka dengan haji. Ihram dia dengan umrah, maka dengan haji dalam setahun. Dua dah. Tak boleh lain-lain lah. Umrah dan haji tu dalam masa yang sama, tahun tu dah. Maka jika ia ihram dengan umrah lain daripada segala waktu bulan haji, luar bulan haji, kemudian maka dikerjakannya umrah pada segala bulan waktu haji, sekalipun kemudian maka ia haji, maka tidaklah wajib atasnya dam. Dari kerana tiada ada ia menghimpunkan keduanya pada waktu haji. Maka serupalah ia dengan ifrad juga. Jadi ifrad pula dah. Jadi dia ni umrah buat dulu dah. Bukan boleh haji. Kemudian umrah pada skala boleh waktu haji. Patut dah. Patut juga haji pula dah. Tak nedam dia dah. Tak nedam dia kata dah. Jika tak himpunkan keduanya pada waktu haji. Supaya ifrad dia kata dia ni. Keempat dah. Syarat tamattu' ni. Hendaklah jangan ada ia kembali kepada miqat. Maka tiadalah wajib dam pada barang siapa kembali ia kepada miqat. Dah. Tepat niat tu lah. Dia tak payah balik dah. Dan adalah wajib dam atasnya yang haji qarin itu dengan dua syarat. Tu habis lah. Cerita haji tamattu' ni, haji qarin, haji qarin pula. Haji qarin ni itu dengan dua syarat. Haji qarin atau qiran ni. Pertama, tiada ada ia daripada orang haram. Maka orang haram itu barang siapa mendiami haram, Masjidil Haram Mekah dah, atau pada tempat yang antaranya dan antara Masjidil Haram tu kurang daripada 2 marhalah. Dekatlah dah, tak sampai ke 190 kilo gitu dah. Yang kedua, tiada ada ia kembali kepada miqat. Kemudian daripada masuk Mekah. Dia tak kembali pada miqat, kemudian lepas masuk Mekah tu tak kembali. Maka jika ia kembali pada miqat dia dari Mekah, dahulu berhenti di Arafah, dan dahulu daripada sebelum berhenti di Arafah lah, dan dahulu daripada mengerjakan rukun haji yang lain, maka lepaslah daripada dam. Tak tahulah jadi ifrad juga pegang lah. Jadi buat haji dulu lah kira tak. Kira ni okey, tak tubik daripada tempat dia dah. Ini macam haji juga haji ifrad lah gitu. Fasal pada menyatakan dam tertib dan takdir. Bermula dam tamattu' dan qiran, dan dam meninggalkan ihram daripada miqat, dam meninggalkan melontar, dan dam meninggalkan bermalam di Muzdalifah atau di Mina, dan dam meninggalkan tawaf wida', itu seekor kambing. Iaitu seperti peri kambing disembelih lah dalam korban lah, macam korban kambing korban lah. Pada asyaknya, jenisnya, atau disembelih 7 orang seekor unta atau seekor lembu lah. Tapi biasa kambing lah dulu. Dan wajib menyembelih itu kemudian daripada selesai ia mengerjakan pekerjaan umrah. Lepas selesai umrah tu wajib dia buat. Dan dengan ihram haji, maka haruslah menyembelih ia dahulu daripada ihram haji lah. Jadi sebelum ihram haji lah, kalau boleh lah dia kena korban kena dam aja dam kambing lah. Tetapi tidak harus dahulu daripada selesai mengerjakan umrah. Kerana jadi wajib menyembelih itu kerana 2 sebab, maka haruslah mendahulukan menyembelih atas salah satu daripada 2 sebab. Dan tiada harus mendahulukan menyembelih atas keduanya. Kalau ada 2 sebab, tak.
ia kira sudah dulu dah. Dan terafdal menyembelih itu hari raya haji. Maka jika ia tiada kuasa menyembelih, umpamanya tiada diperolehnya dam atau diperolehnya tetapi mahal harganya daripada adat kebiasaan, atau tiada ada hadir harganya padanya, atau ia muhtaj merudukan pada belanja safarnya yang lain, maka wajiblah ia puasa 10 hari. Iaitu 3 hari dipuasakannya dalam haji. Jika ada damnya, dam tamatuk atau qiran, atau meninggalkan ihram daripada miqat, maka hendaklah ia puasa dahulu daripada hari Arafah. Puasa tu sebelum hari Arafah dah, 3 hari dah. Dan jika ada damnya lain daripada 3 itu, maka hendaklah ia puasa kemudian daripada ayyam tasyrik. Lepas sebelah 13 Zulhijjah lah. Lepas tu baru puasa kalau hak lain. Kalau tidak, hak 3 perkara ni, apa kita sebut sana? Tamatuk, qiran, ataupun meninggal ke ihram daripada miqat. 3 perkara tu. Kalau sebab ni, ia niat dam tu apa? Ia puasa tu sebelum hari Arafah, sebelum Arafah, sebelum ke Arafah lah dah. Ni 7-8 boleh lah dah. Ni 7-8 dah. Sebelum 9 lah. Ataupun 5-nya tu dah kita lah dah. Kalau dia kalau lain dia moleknya lepas hari tasyrik lah, lepas 11, 12, 13. Ikutlah 14, 15, 16 dah. Dan senang ia mempuasakan yang 3 hari itu berturut-turut. Molek berturut, dan apabila dipuasakannya 3 hari yang tersebut itu, maka hendaklah ia mengerjakan puasa 7 hari yang lagi tinggal itu, tak kala sampai ke negeri tempat kediamannya. Dah, lepas tu dia puasa di kapur dia lah. Dah. Puasa di kapur dia apabila dia sampai ke negeri dia dah. Jadi puasa 3 hari berturut-turut pun sunat lah. Bukan wajib lah. 7 hari pun sunat. Straight lah. Dan satu ia puasa dengan berturut-turut, tetapi tiada harus ia puasa pada safar perjalanannya. Sunat ni, sunat ia puasa dengan berturut-turut 7 hari tu, tetapi tiada harus ia, tidak mesti ia puasa pada musafir lah perjalanannya. Tiada harus, maksudnya apa? Tak boleh ke kan? Tak boleh ke. Dan harus puasa pada barang negeri yang ia menghendaki mendiami, jikalau di Mekah sekalipun. Kalau dia lepas haji tu, dia duduk sementara situ, kau duduk lama sikit dah. Boleh dah puasa dah, tak nanti sampai kapur dia dah. Tapi pada musim haji tu 3 hari dah. Lepas pada itulah masa buat haji sungguh dah. Maksudnya sebelum ataupun tasyrik, gitulah 3 hari lepas tasyrik ke, masa bobo awal lah dah, sebelum gilai dah. Lepas tu kalau duduk lama Mekah boleh lepas tu puasa macam duduk negeri dia, ataupun pergi Madinah boleh dah lah kalau kira dah. Jika tiada baginya negeri tempat kediamannya, atau ia berpindah-pindah daripada negeri kediamannya, seperti firman Allah Ta'ala, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ. Jadi barang siapa tiada beroleh dam, maka hendaklah ia puasa 3 hari dalam haji, dan puasa 7 yang lagi tinggal itu dipuasakannya tak kala ia sampai kepada negeri tempat kediamannya, maka jadilah yang demikian itu 10 hari. Jadi molek tempat negeri sebenarnya dah. Dan sabda Nabi SAW akan segala sahabat yang haji tamattu', man kana ma'hu hadyun falyahdi, wa man lam yajid falyasum 3 ayyam fil hajj wa 7 idza raja'a ila ahlihi, rawahu Bukhari Muslim. Jadi barang siapa ada sertanya fidyah, maka hendaklah disembelihnya. Dan barang siapa tiada beroleh hadyu dah, binatang sembelihan, maka hendaklah ia puasa 3 hari dalam haji, dan puasa 7 hari yang lagi tinggal itu dipuasakannya tak kala sampai ke negeri tempat kediamannya. Dan barang siapa diam di Mekah, kemudian daripada selesai ia mengerjakan pekerjaan haji duduk lama Mekah, maka hendaklah dipuasakannya ke 10-nya di sana dah. Kalau duduk lama Mekah dah. Dah. Kalau dapat kita ni lama juga. Kalau dia pergi Madinah dulu dah. Lepas tu bagi Mekah. Jadi lama duduk Mekah lah. Kata duduk Mekah dulu sementara dah. Lepas tu pergi Madinah. Lama Madinah pula dah. Gitu lah dah. Dan jika tiada ia mendiam di Mekah, maka tiada harus ia mempuasakannya 7 hari di sana dah. Terduduk lama situ lah. Terduduk di Mekah lama. Dan apabila tiada ia puasa 3 hari, maka wajib atasnya puasa yang 3 hari itu qada berturut-turut.
Kemudian daripada ayam tasyrik. Kalau tak ada puasa awal, dia kena puasa lepas hari tasyrik tu. Berturut-turut je kata dah. Bukan sunat wajib lah, berturut-turut kalau lepas ayam tasyrik. Dan yang 7 hari itu ada 7 hari itu tunai lah. Bukan qada lah kira dah. Dan lagi wajib hendaklah ia mencarikan antara puasa 3 hari dan 7 orang yang hari dan 7. Menceraikan antara puasa 3 hari dan 7 hari. Bukan duk berapat lah biar ada hari tak puasa dah. Dengan 4 hari, iaitu hari raya haji dan ayyam tasyrik pada dam yang 3 tersebut dah. Dia gini lah, kalau dia puasa di Mekah lah, kalau duduk lama Mekah dah. Jadi dia kena puasa 3 hari tu pada 5 dan 7 ke 7 8 dah. Zulhijjah lepas tu tunggu lepas nak sambung 7 hari lagi, lepas ni lah, lepas ayyam tasyrik, lepas 13 lah, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 boleh lah dah. Itulah. Ataupun lepas tu dah. Baliknya berteruslah lah. Dan lagi wajib menceraikan antara 3 hari puasa dan 7 hari puasa, 7 hari pada dam yang lain daripada 3 hari itulah. Kalau dam lain bercerai dah. Kalau bukan dam 3 kali tadi lah kita bincang dah. Dam tamatuk, kiron, ada dam tidak niat di Mekah dah. Dan daripada masa kejalanannya kepada negeri dia tempat kediamannya dah. Jadi masa jalan ke nak pergi kalik kapur tu boleh niat, boleh puasa juga. Masalah, jikalau puasa ia 10 hari berturut-turut, maka hasillah baginya 3 hari 2 dah. Kalau astrik, dia kata jadi 3 hari, tak jadi 10 hari dah. Pasal Yusuf cerak antara 3 hari dan 7 hari. Fasal pada menyatakan segala pekerjaan yang ihram. Dalam ihram bermula haram pada yang ihram. Itu 6 perkara. Jadi orang ni haji umrah ke apa ni, dia ada negara haram. Pertama, haram atas laki-laki menutup kepalanya. Jikalau setengahnya sekalipun. Kapi apa, tutup kepala sikit pun tak boleh bagi orang. Dia start ihram lah. Haji ke umrah ni. Seperti membalut kepalanya atau memakai minyak di dahinya minyak dahni atau mau apa ni melumur kepalanya dengan lumpur atau hinai dah dihinai dah, atau melumur ataupun melumur kepalanya dengan hinai di kepalanya atau hinai yang tebal. Tapi tiada mengapa jika ditutupnya kepalanya dengan air. Jikalau dengan air keruh sekalipun, tapi kalau dia mandi kena air jiruh atas kepala dia tak apalah. Seperti bahawa menyelam atau diikatnya kepalanya dengan benang, atau ia bernaung di bawah rongga dah ataupun bawah ni kemah, maka bersentuh kepalanya sekalipun sentuh dengan kemah tu hak rendah tu tidak kira pakai pih, tidak tutup kepala dah. Atau dihantarkannya tapak tangannya atas kepalanya, tak apa juga. Tak tangan atas kepala panah ni. Tak kira pakai pih lah. Atau tapak tangan orang yang lain sekalipun. Tak tangan atas tangan orang lain atas kepala dia, bukanlah dia kira tutup kepala dengan kain. Dia kira tidak kena dam lah situ lah. Tak kena denda lah. Atau menjunjung karung atau sebagainya, bekah-bekahan sebagainya jika tiada dikosakkan dengan dia menutup kepalanya dah. Matlamat bukan tutup kepala dah. Okay, dia nak bawa bahagia ke apa dah. Atau berbantalkan serban. Dari kerana yang demikian itu tiada kebilangan tutup kepala dah. Dia serban dekat bawah, dia pun tidur. Dia buat jawab batal tu bukan pakai dipih dah. Pakai di kepala kira tidur dah. Dan wajib atasnya tak kala menjunjung membukakan suatu suku daripada kepalanya supaya hasil bukanya yang wajib dah. Kalau jujur bagi atas kepala pun dia terbuka juga sikit kepala dia lah. Dan demikian lagi haram lagi kena fidyah memakai pakaian yang meliputi sekalian badannya atau suatu suku daripada badan, seperti dimasukkannya jangkitnya lah, kacing dia, atau jarinya ke dalam kendi jikalau dalam kaca yang jernih sekalipun atau memakai pakaian yang berjahit seperti baju atau serban atau kopiah atau seluar
atau baju zarah atau mauza atau memakai pakaian yang bertenun atau baju besi bertenun atau berjahit atau baju kulit atau barang sebagainya. Yang penting jahit lah. Jika dipakainya seperti adat, jikalau tiada dimasukkan tangannya ke dalam tangan baju, dan jika tiada lama dipakainya sekalipun, pakai semata pun dia kena dam lah. Dah. Tapi jikalau diselamatkan baju dengan belah dada lah, baju belah dada, tak kala ia tidur, umpamanya jika bangkit ia nescaya tiadalah ia sangkut pada badannya, melainkan dengan disengajakan, maka tiada haram lagi, tiada kena fidyah. Baju tu buat lapik ke apa, tidur atas dia ke, tak melekat tubuh, tidak bangun, tak terakak, maksudnya tak pakat lah, tak pakat tu tidak kena dam lah benda. Dan demikian lagi jikalau dijadikannya baju atau sirwal atau kain yang berkempah atau berhubung bersambung jahitlah, atau bertampal akan selamatnya atau akan safar pinggangnya, akan seperpenggangnya, atau dihamparnya baju besar dan dibalutnya pada dirinya, jikalau berapa helai sekalipun, atau menyandang pedang atau mushaf, atau memakai cincin, atau memakai ikat pinggang, atau disampulnya kedua punca seperti pinggangnya itu, atau diikat keduanya puncanya dengan benang, atau diikatnya punca seperpegangnya itu dengan selamatnya, maka tiada haram segala perkara yang tersebut itu lagi, tiada kena fidyah. Tempat kita ni pakai pinggir lah, tali pinggir tu. Dia bukan jahit dah. Buat tali pinggir tu, dia besi, tali pinggir besi lah. Seolah tidak sambung, dia kira dah. Dia kira tidak kena fidyah lah waktu dah. Tapi jika diikatnya dua punca atau dua tepi selamatnya lah, salam tepi dia lah, dengan benang, atau dicucuknya akan tepinya atau di dua puncanya purah atau barang sebagainya, maka dia itu tiada harus lagi kena fidyah. Dia kena kacing ke gapo, ataupun ngepik ke gapo, kacing lah dah, atau berjahit, dia kira macam sambung lah, dia kira kena fidyah lah. Denda lah. Dan demikian lagi tiada harus lagi kena fidyah jikalau dijadikannya selamat yang demikian itu akan seperpenggangnya. Tak kala ia bertelanjang, jikalau jauh daripada badannya sekalipun. Kena fidyah juga dah. Umpamanya dijadikannya seperti kekandi, maka masuk ia ke dalamnya. Tetapi jikalau tiada diperolehnya kain yang harus memakai dia, atau tiada diperolehnya meminjam dia, atau diperolehnya akan dia tapi mahal harganya daripada adat kebiasaan, atau dipinta orang suatu jikalau kurang daripada adatnya, atau diberi orang akan dia kain yang harus memakai dia sekalipun, maka tidaklah wajib atasnya menerima dia kain besar yang besar bangkitnya dalamnya, maka tak kali itu harus memakai kain yang tiada harus memakai seperti yang tersebut itu, lagi tiada kena fidyah. Kalau terpaksa juga tak kena fidyah lah. Tapi jika dipakainya kain demikian itu pada badannya yang lain daripada aurat kerana hajat, iaitu panas atau sejuk atau barang sebagainya, maka wajiblah atasnya fidyah juga. Tempat wajib itu tak aurat tu, tak apa. Kalau tak ada arus lah pakaian lah. Kalau ada pakaian tak boleh lah. Lebih-lebih lagi. Dan demikian lagi harus memakai ni'lain, dua selipar lah, yang tiada meliputi pada kaki dah, dua buku lali lah. Seperti madas yang masyhur pada masa ini di Mekah. Selipar dia lah, selipar Jepun ke apa ikut lah. Yang penting tutup buku lali dah. Dan demikian lagi harus memakai kaus dengan syarat tiada bertutup segala anak jari kaki. Pakai selipar stokin tapi tak setutup jari kaki. Dan kedua tumiknya, jangan tutup dua tumiknya, tapi tiada mengapa jika tertutup
belakang kakinya kerana hajat mengangkatkan dia pada kakinya. Jadi kalau dia tutup bawah tu tak apa tak. Syahadah haram atas perempuan menutup mukanya jikalau sahaya sekalipun, dan sunat bagi perempuan membukakan kedua tapak tangannya hingga pergelangannya. Sebab disuruh pada perempuan membukakan mukanya dan lelaki mengubahkan pakaiannya daripada adat, kerana sentiasa perempuan itu menutup mukanya daripada dilihat orang yang asing akan dia. Dia kata hotel biasa gitu. Tutup muka maka disuruh. Maka disuruh pada masa itu membukakan dia supaya diketahui berubah adat. Demikianlah kias lelaki-lelaki pun. Tapi tidak haram atas perempuan menutup segala badannya dan pada memakai kain yang diharamkan pada lelaki-lelaki. Jadi hak cerita jahit ke apa ni, cerita jantai lah. Apa tidak dilarang lah. Dan demikian lagi tiada mengapa jikalau tertutup sedikit daripada had mukanya, sebab ia memeliharakan menutup kepalanya. Dan lagi harus bagi perempuan mengulurkan kain daripada kepalanya ke mukanya dengan direnggankan mukanya, seperti yang dikerjakan perempuan di atas angin, jikalau tiada kerana hajat sekalipun. Dia ada tutup muka tu jauh dah, bukan ke muka dah, tutup jauh nah, kerana hajat tak apa dah. Dan jika tertutup kain pada mukanya dengan ikhtiarnya sekajap atau tiada dengan ikhtiarnya, lagi tiada dibukakannya dengan segeranya, maka berdosalah ia, lagi kena fidyah. Kalau pisah tutup muka bukan apa, dengan sengaja lah, kira tak boleh lah. Ataupun dia tak jauh tu tak apalah, sikit dah kain tak jauh dia, tidak rapat dengan muka. Dan demikian lagi haram atas lelaki dan perempuan, lagi kena fidyah memakai qafazina pada kedua tapak tangannya hingga pergelangannya, atau salah satu daripada dua tangannya, iaitu suatu perusahaan seperti kekendi yang menyelup segala jari tangannya, kedua tangannya. Tahulah gana. Kedua, haram memakai bau-bauan atas lelaki dan perempuan dan khunsa pada badannya, jikalau hidungnya sekalipun dia tak bau ke tidak, atau dipakainya pada batin, umpamanya dimakannya akan dia, atau dihakenahkannya dia akan dia ke dalam hidung, maksudnya hidung, atau dipakainya bauan itu pada kainnya, jikalau di bawah ni'lan sekalipun, pakai tapak kaki tak juga, atau disampalnya kasturi, atau diambar pada kainnya, atau dimasukkannya ke dalam kainnya, maka dipakainya akan dia, maka haram memakai bauan pada badannya dan pada pakaian itu, jikalau dipakainya seperti adat. Jadi hak ni tak boleh lah, tak bolehnya. Sebelum ihram tu pakai pula, bukan pakai pakaian, pakai di badan. Tak lekat, perlu lekat di pakaian lepas tu, tak apalah dah. Adapun murad daripada bau-bauan itu di sini, barang yang dikosakkan dengan dia harum daripada ghalibnya, iaitu kasturi dan ambar dan jibt dan gaharu dan waras, iaitu bau-bauan perusahaan negeri Yaman, dan cendana dan jibt dan raihan Parsi atau lainnya, dan maurut tajashi dan kakama dan kafur dan jua dan judan dan dailam dan bunga cilik dan bunga hinai, jika tiada kurang dan bunga nalufar dan bunga narjis dan bunga banafsah dan bunga air mawar dan bunga yasmin dan bunga melur dan bunga pekan dan bunga cempaka dan bunga asin dan bunga susun dan bunga ban dan minyaknya dan minyak limau tarnaj dan minyak segala bunga yang tersebut itu, iaitu memasukkan segala bunga itu ke dalam minyak, maka haramlah minyak itu. Tak boleh pakai lah, masa aja dah, kerana bau wangi. Tapi jika
diukupnya biji lang dengan segala bunga yang tersebut itu, kemudian maka didapatnya akan biji lang itu supaya keluar minyaknya, maka haram memakai dia lagi tiada kena fidyah. Lagi kena fidyah tak? Bawang ni. Dan demikian lagi tiada mengapa memakai buah-buahan yang haram baunya seperti tufah, buah apple dan seperjal dan banafsas dan limau turunj. Dan demikian lagi harus memakai bunga lawang dan sambal dan kayu manis dan mustaqi dan manjakani dan biji mahlab dan syekh dan kisum dan apa ni syaqabi dan adkha dan bunga segala kusumba dan hinai. Dia kata tak apa ni. Bukan masuk sini bawang ni lihat ni. Dan demikian lagi tiada mengapa jika disentuhkan bau-bauan yang kurang jika bangkit baunya sekalipun ya. Kalau hak bagus dia ada bukan asamnya angin lah. Tapi jika dipindahkan ainnya maka itu tetap haram lah, lagi kena fidyah dah. Jadi walaupun benda ain dia tu nampak toko dah. Macam angin ambil lain tu cuma tu lah. Tapi ketika kita sentuh tempat lain bukan masuk mak ni nak. Dah dia bukan masuk angin, tiba-tiba ada wangi nak kan dah. Dan demikian lagi tiada mengapa jika disampalnya akan gaharu pada kain atau kundungnya, atau dimakannya atau sampai kepadanya bau setanggi kerana ia duduk di sisi perasapan, atau diciumnya bunga atau lainnya dengan tiada dikenakannya, dipakaikannya pada hidungnya, atau diciumnya air mawar dengan tiada dikenakannya pada kainnya atau pada badannya, atau diikatnya kasturi atau ambar dalam suatu perca kain atau kekendi, kemudian maka dikandungnya, diusungnya atau disampalkannya pada kainnya. Dia tidak kena fidyah belaka tu lah. Dan demikian lagi tiada mengapa jikalau ditanggungnya kaca yang ada dalamnya bau-bauan lagi tertutup mulutnya dah. Dan demikian lagi tiada mengapa jikalau ditanggungnya anda kasturi yang tiada fasik andanya. Mana kita ni? Ni tak ada betingnya. Sekat tu dulu, wallahu a'lam lah. Setakat tu kita sambung atas ni. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.